Kita rasa, you ingat tak saya nak ambil satu analogi dalam bila people penjawat awam ni, kita dinilai dalam anugerah Hikmat Cemerlang. So where nanti kalau kita recognize tu, kita akan ada kekeliruan untuk melihat dia punya jasa bakti ni at what time sebenarnya menyebabkan tahun ni dapat APC ni. Itu pun ramai juga orang cakap pinggang kan. Kenapa dia dapat kan? Tu adalah juga antara bukan saja kekeliruan, tapi adalah juga PhD kadang tu kan. Tapi kita tak nak PhD tu ada dalam penilaian ni. Sebab tu kita pergi revisit tu. Jadi kita nak lihat bahawa apabila kita recognize dia ada perbezaan di antara hari ni Persatuan katalah Persatuan Belia Cempaka. Kalau di Johor recently ni dia rapat tu kan. Rapat tu orang kata okey pada ketika ni memang sangat berdaya maju dan sebagainya. Tapi dia mestilah ada beza dengan tokoh yang tadi legend ni. Maknanya legend ni hidup sepanjang zaman. Maknanya dengan tak ada dia pun orang terfikir this is something that dia punya fight dulu. And still menjadi inspirasi today. And still something that across the society dalam membangun belia tu will actually think about that and feel that this is something yang kita akan lihat dia bangun berjalan datang tu nobody will question. Jadi saya bangga tengok because kita leverage on that. Mungkin itu dan itu bukan bersifat operational, tapi dia bercakap satu hala tuju jangka panjang yang perlu dilihat untuk memberi impak yang besar kepada apa yang kita nak buat dalam recognition kita untuk menjadikan kepimpinan belia ni segar, ya, through mekanisme Hari Belia dan adanya anugerah yang kita bincangkan ini, ya. Memang kita melihat perkara itu mungkin kita akan ambil masa melaksanakan, tetapi kita akan cuba, ya. For this year kita akan cuba yakinkan, sebab saya rasa satu program tu kadang-kadang kita nak lihat dia berlaku tu dia memang ambil masa. People does not know how long actually we spend to do it. Hanya orang-orang yang dalam tu yang unsung heroes kat belakang tu, termasuk mereka-mereka yang pakar-pakar ni, termasuk pakar-pakar akademik kita berada kat situ tu akan dapat melihat perkara itu, termasuk pakar-pakar sosial kita yang dalam tu akan melihat dan endorse dan kata yes, this will take time because you know dalam government we have MOF dan sebagainya tu, but we'll try. Sebab saya percaya MOF ni pun dia manusia juga dan dia pun sebenarnya ada dalam landscape mereka-mereka yang membangunkan belia. Sama ada mereka decision makers ke, but mereka sebenarnya dibangunkan oleh mereka-mereka yang ada melihat kepentingan belia tu. Jadi kalau mungkin justifikasi dia kena, mungkin dia boleh bagi cepat dan kita boleh menjayakannya tahun ini. Tapi mana-mana yang operational tu saya percaya boleh, ya, dilaksanakan dengan baiknya, dengan lancarnya. Termasuk saya sangat melihat bahawa antara 8 tu anugerah untuk MBN dan MBD yang nak buat secara internal tu boleh dilaksanakan. Itu sepatutnya kita galakkan Majlis Belia Malaysia buat, ya? Sebab itu memberi makna yang lebih kepada apa jua tool pengurusan yang kita buat. Sebab bila ada tool pengurusan, kita tak cakap pasal star rating saja sebenarnya yang memaknakan, yang menjadikan MBM akan rasa ya, we need to see that star rating ni. Sebab saya tengok tadi dalam 8 tu memang ada tersendiri, ya, bahawa kita kena tengok semula. Dan saya rasa mungkin itu input daripada apa yang disetujui oleh Tuan Barari juga, that we need to actually re-evaluate the star rating untuk pertubuhan belia dan sistem EROI itu dapat diperkemaskan, ya. Bukan senanglah sebenarnya nak mewujudkan sistem, but EROI adalah satu perkara yang kita lihat bukan saja tool tapi invention. Over the years pembangunan belia, bila ada dasar-dasar belia tu, dia sentiasa memperkenalkan perkara-perkara yang patut diimprovise. Kalau kita lihat EROI ini adalah hasil daripada dasar belia yang dulu, tetapi dia ada diikuti oleh Pelan Tindakan Belia Nasional. Saya ingat lagi bagaimana UPM bersama sipunya Profesor Dr. Azimi, ya, memberi pelan tindakan yang ke-11. Tu, kita ada 11 pelan tindakan follow suit dasar belia yang dahulu. Antaranya adalah untuk meningkatkan usaha penyelidikan dan menubuhkan sebuah institusi bercorak penyelidikan. Itulah dia perjuangan dasar belia dulu, ya. Dan kita melihat juga Roy juga begitu. Roy dan juga pendaftar pertubuhan belia adalah perjuangan dasar belia dahulu. Kalau kita melihat dari segi yang mutakhir sekarang ni, kita berada dasar belia Malaysia yang diperkukuhkan, di mana elemen-elemen akademik terus diperkukuhkan kerana adanya usaha untuk mensaksikan IRIS itu. Dan di situ datangnya tool-tool yang kita kata tadi,
kita kena galakkan MBM wujudkan platform untuk menilai dalaman. Sebab dengan itu MBM akan duduk bersama dengan JBSN untuk meninjau what is the critical factor dalam kita sebenarnya nak memperkasakan pertubuhan belia, bagi kita memberi pengiktirafan yang lebih bermakna. Because pemimpin muda yang lebih mutakhir sekarang ini yang masuk dalam presidensi, timbalan presiden ini sudah mula bercakap tentang indeks belia, telah mula bercakap mengenai profesional kerja belia, telah mula bercakap tentang pembangunan belia positif, tengah bercakap tentang aset dalam, aset luar belia yang dulu mungkin tak ada dalam zaman dulu, tapi kini perlu di-pick up oleh MBM dan majlis-majlis belia negeri, simply because it is not easy to develop entiti belia untuk menjadi apa yang kita fikirkan. Jadi saya sangat sebenarnya appreciate kelima-lima speaker kita, termasuk pandangan pegawai implementer kita, ya. Seperti saya rasa tadi kita ada pegawai kita daripada Labuan, ya. Dan satu lagi Fairuz, yang satu je yang JBSN. Tu kan. I think that actually serve the purpose of from the implementation punya view tadi. Pegawai saya bercakap tentang just speaker, dia bercakap tentang kekangan sebenarnya yang ada, mungkin timeliness, buat perancangan tu kena biar on time. So perkara-perkara yang berkaitan dengan timeliness yang kita develop sebagai outcome kita hari ni, satu perkara yang sangat saya lihat pentinglah keluar daripada hasil ni. Bukan saja empat lagi speaker tu beri pandangan yang sangat bagus dari segi mula-mula saya tahu dari Muzaidi memang terus cakap tentang nak minta tolong saya sebab nampak nol lah, dia fikir saya ni garang macam rimau dan tak akan setuju dengan apa dia cakap lah. Agaknya tidaklah Cik Muzaidi, saya rasa you cakap benda sangat bermakna, you cakap benda sangat bermakna yang sebelum you cakap sebenarnya dengan Dr. Ismi, you cakap tu saya ada basic dengan Dr. Zainah. You thought sebelum Profesor Azmi kata nanti kita boleh tak kita nak cakap dari segi kalau benda ni belum keluar boleh tak nak sediakan. Tanya Dr. Zainah, saya dah basic Dr. Zainah, you cakap ni, you please identify to me which area yang kita kena cakap dulu dengan pengarah. This one, tak payah nak tunggu benda ni nak angkat pengusaha tinggi ke apa, boleh cakap dulu. Lepas tu saya dengar tiba-tiba Dr. Ismi kata apa tau, ni boleh tak kita nak, memang saya sebelum tu semalam dah setuju. Saya setuju. Saya kata yang sebab pengarah-pengarah kita ni memang dia perlu disediakan awal. Sebab kalau tidak dia jadilah macam tadi kutukan speaker kita yang IR tadi. Kan? Saya kata kutukan tapi saya gurau tahu IR sebenarnya. Sebab nak wujudkan benda yang harmoni ni macam pegawai saya yang Labuan tadi cakap tadi, siapa nama tadi? Zuhairi. Sebab tadi kita lupa nama saya, agaknya Tuhan malas, saya pun lupa nama dia. Kan? Sebab saya pun heran lah pegawai tak kena baca lah. Datuk A lupa nama KP dan Naas ni. Kan? Tu saya kata, jadi saya pun terlupa pula nama dia. Tapi bukan malah dendam tau, sebab saya PhD tak ada. No. PhD ada tu, PhD pembangunan belia yang UPM bagi tu je. PhD degree dengki tu memanglah tak ada, insyaAllah tak ada. Jadi saya kena declare tu, saya tiba-tiba je Tuhan nak balas macam kat Mekah pula, tiba-tiba lupa namanya macam tu kan. Jadi kan, saya kata tadi nak harmoni ni, betul. Kadang-kadang dalam internal kita ni sebenarnya kena banyak dibetulkan. Kita betulkan macam-macam ni kat sini. Internal JBSN tu, deliverable tu, nak betul tu pengarah sendiri level kena betul. Ya, jadi pengarah kat kat negeri ke, pengarah kat ibu pejabat yang selalu dengan saya ke, TKP ke dengan saya ke, memang saya sekarang ni orang memang sebut saya #mem is typing. Memang saya typing everyday. Kan? Memang kalau tak payah masuk sekali grup, lead group terus. Tapi kalau masuk grup tu kena tengok tahan sikit, mem is typing kan. Memang saya tak ada masa yang lama-lama, saya nak bersara. Tapi saya tidak mahu meninggalkan bersara tu dengan kesengsaraan. Saya tak nak. Saya nak melihat hubungan JBSN, MBN sebagai badan induk on belia ni berjalan begitu harmoni, dan saya nak setiap satu perkara yang akan tak sengsarakan belia di bawah bermula dengan kita punya perubahan paradigm. Jadi bagi saya mengharmonikan tu penting, dan saya gembira melihat bahawa kita tengok dan kita boleh endorse sama timeliness yang dibuat oleh bahagian pembangunan belia tadi. Jadi pengarah tahu awal, dan itu yang kata tadi tu, kalau dah lambat sangat kita pun start dah cari
calon panel nak terima panel pun, panel nak turun dah. Masa bila kalau kita buat last minute nak menjayakan roadshow Alcon tadi? Itu sebab tak sempat. Ya. Jadi kita lihat memang betul banyak antara pandangan speaker tadi yang sebut kat mana kebergunaannya, kat mana dia, termasuk tadi ada contoh kepada tadi program-program yang alumni sifatnya termasuk maga. Saya rasa alumni ni dia ada commonalization juga dari segi amalan kita. Kita memang kadang-kadang dah develop alumni, dah keluar ikon, kita tak guna. Tapi because tadi dia sebut alumni maga, saya nak cakap Encik Zamran, Life Beyond Goal is a program proper yang memang rakan muda kena plan. Sebabnya kalau you tak plan, masa bila dia datang nak menyumbang. Saya baru semalam berletih dengan Dr. Zainab. Tok saya cakap pasal maga, saya nak tanya mana alumni ahli parlimen belia kat Banjir. Saya turun seorang pun tak ada. Saya tanya mana alumni pleno perdana tak turun, tak ada. Dan yang paling saya tanya, mana alumni MyCo Melekor tu. Okay? Saya cakap, saya founder dan juga implementers pertama for the MyCo yang pertama. Sebelum ada MyCo lain tu. Tapi saya nak melihat MyCo bukan segar di persaudaraan antarabangsa saja. Dia kena ada di bawah. Jadi, tapi MBM kena macam tu Dr. Zainab pesan tadi. MBM kena ada langkah ke hadapan untuk menggarap mereka ni semua. Dan kita akan bersama-sama majukan supaya sebab sekarang ni kita punya restructuring JPSN kita memang tumpukan one element kesukarelawaan sebagai core business rakan muda. Saya beritahu Cik Sabran, kesukarelawaan ni memang ada di mana-mana. Tetapi between belia punya development and rakan muda, there must be a niche area that rakan muda should be very good at. Bukan saja melahirkan sukarelawan, because the essence of ARP is volunteerism, not only the participant, but the adult volunteers yang mentor diorang tu adalah volunteers. Tapi sinerginya kena dilihat pergi terus kepada memperkasakan pertubuhan belia itu sendiri. Dan dia bukan dilakukan dengan cara yang tak sengaja. Dia mesti distructurekan. Dalam positive youth development, dia ada kata intentional theory, model tu ataupun one of the theory yang kita guna adalah theory intentional. And for positive youth development to happen is every planner and every implementer must have intention to build the capacity of youth. Bukan melihat dia jadi masalah dan kita sama-sama kutuk budak tu jadi masalah dan baru kita plankan. Dia only belia bermasalah yang kita boleh endorse program dia adalah ribbon kuning aja. Sebab dia dah terjebak, dah masuk jail, dah masuk kat dadah tu kita buat. Tapi yang lain tu bukan berlaku dengan tak sengaja. Because the asset dalaman yang ada dalam belia tu sentiasa ada tau. Memang itulah anugerah Allah dari segi aset dalaman belia. Dan aset luaran tu kita ni sebenarnya yang luar yang support dia. And that have to be increased in term of kita punya konsep dan apa yang kita halakan. Be it in rakan muda, be it in development of youth itself. The bezanya adalah umur saja. And because umur tu membezakan approach yang berbeza untuk kita lahirkan belia yang macam ni, belia yang tersohor dan sebagainya. And kita tahu that MBM sebagai sebuah badan kepimpinan memang very fokus kepada akan bercakap tentang pentingnya sebenarnya untuk melihat satu corak pembangunan organisasi belia yang sekata dan dapat mengeluarkan cara yang sama macam Muzadi kata. But I want to invite you, kita dah bincang sebenarnya this year the rebranding ataupun the restructuring of JBSN also goes into taking into account kepimpinan. Kepimpinan dari segi that all the planning kepimpinan should be done in this manner. You bengkel dengan MBM, you buat bersama. Sebab peruntukan kerajaan macam IR kata, siapa cakap tadi yang peruntukan ni yang akan habis juga. Ya, Presiden Negeri Sembilan. Jadi kan Presiden Negeri Sembilan beritahu tadi, ya betul memang. Even sekarang dalam suasana pandemik kita sudah merasai kesannya. Banyak dari segi peruntukan yang ada memang tak ada. Tapi sebenarnya bukan bermakna kerajaan tidak memperkasakan belia. Dia pergi kepada share cake yang lain pula. Ekonomi, but not the social part. But always the social will be actually benda yang akan membangun sama bila ekonomi belia diperkasakan. And saya memang akui GLC will be actually satu perkara yang perlu kita buat with pengenalan mungkin badan-badan yang boleh tumpu kepada belia. Otherwise kita akan melihat perkasanya banyak kepada elemen-elemen sukan saja. Bukan itu pun maksud Kementerian Belia Sukan nak tak balance. Tetapi our resources
is diminishing. Government ada dia punya hadnya dari segi giving resources keuangan, because priority is so many. Sekarang ni priority to livelihood. Livelihood, soal yang berkaitan dengan kesihatan yang bukan lagi sebab gaya hidup, sebab pandemik itu berada di mana-mana dan kita tak boleh buktikan dia kat mana. Jadi kita terpaksa bersedia untuk menyelamatkan livelihood. At the same time, celebrate the economy punya returning. That's the important of thing. Dalam pada ni, saya melihat bahawa cadangan MBM melalui Presiden tadi untuk melihat cadangan speaker-speaker kita tadi, antaranya ni yang saya maksudkan, saya tak boleh nak pergi satu persatu, tapi saya melihat semua speaker memberi pandangan yang saya dah buy in. Tadi saya buy in benda tu, dan saya melihat tahap-tahapnya kita boleh melaksanakan cara progresif. Cuma dari segi kepimpinan, because saya rasa satu perkara yang mungkin nak menjawab kepada program kepimpinan organisasi ni tak ada tu, dia tak berapa tepat, tetapi mungkin sinergi kita yang kurang. Jadi menyebabkan the other party merasakan I don't feel it that I am involved when we want to develop pemimpin belia begini. Because kita rasakan terlampau banyak elemen pemimpin belia yang perlu, yang MBM nak bagi ni, tapi agak tertinggal apabila planning tu tak buat bersama. Jadi saya sarankan we do macam bengkel macam ni. Dan kita plankan benda tu untuk kepimpinan belia bersama, dan kita deliver bersama. Bila kita deliver tu, dia tak ada soal kat situ nak tambah duit MBM lagi banyak ke kat situ untuk nak kepimpinan, tapi apa yang ada resources di JBSN tu kita bawa bersama, mari kita buat bersama perkara ni. Kita akan tengok perkara tu. Sebab saya mention tentang reorg baru-baru ni, kita buat reorganisation JBSN bukan saja kita nak kata dekat JPA kita nak tambah jawatan, bukan tu, no. Sebab sekarang ni adalah strengthening jumlah pegawai yang begini dengan kualiti kerja yang lebih meningkat, especially in the arena of leading NGO and talking to the stakeholders, termasuk talking to JLC. Sebab hari ni MBM boleh membantu kita dengan banyak, dengan adanya pemekasaan dari segi kepimpinan belia bertambah muda, dan juga pemimpin-pemimpinnya yang meninggalkan sebenarnya kepimpinan belia tapi penuh maturity. We have to see how we actually can address this platform untuk dalam itu keharmonian dalam pembangunan kepimpinan belia ini dan yang dibawa oleh MBM, dan acceptance kepimpinan belia hari ini kepada definisi umur yang semakin muda itu penting. Supaya kita dapat melihat bahawa dia celebrate bersama tu dengan datangnya kebergunaan kepada mereka-mereka yang sebenarnya berada dalam konteks telah profesional dalam pembangunan belia, tetapi terpaksa meninggalkan disebab umur operasional yang kita define dalam dasar belia. Jadi itu bukan masalahnya, sebab dunia hari ini memang kena bergerak ke hala untuk nak pergi kepada age appropriate in developing youth. Because kita melihat bahawa kerangka untuk membangun belia dalam umur itu ada ketikanya, penting pada ketika ini untuk diraikan, dan pada ketika itu umur yang mungkin lebih mature perlu memainkan peranan dari segi adapt punya volunteerism. But volunteerism tu kalau boleh disokong dengan profesional kerja belia, memang itu yang terbaik lah. Because saya rasa dalam landscape sosial kita mungkin banyak pakar ekonomi, kita banyak pakar-pakar berkaitan kesihatan, tapi pakar sosial ni kat mana kita celebrate? So we have to do that, and we can work with UPM to bring that one makin ke atas, even ke peringkat cabinet paper, kertas jemaah menteri dan sebagainya. So itu kita punya cabaran lah, saya dengan Dr. Zainah dan tim dan 3P kita melihat we have to bring that ke depan. And bila kita nakkan berfikir tentang ni, we have to spend more time for that. Bukan nak fikir nak buat program kecil-kecil yang boleh dilaksanakan oleh NGO. Let NGO goes by, but NGOs today have to live to also kepada konsep-konsep yang hari ni, return of investment, KPI, strategic planning. Ini kena kita bawa dalam kepimpinan pertubuhan belia. Dan hari ini dasar belia Malaysia yang baru tu sebenarnya kaya dengan input-input positif para academician. Sebab saya boleh kata begitu, sebab the revise of dasar belia negara hari itu memang pada masa tu di-lead oleh IRIS dan bahagian dasar. Dan pada masa tu IRIS actually being a focal point to say, no, you got to move policy from academic punya shelf.
You cannot have this research but not moving into policy formulation. That's why mungkin MBM dah melihat banyak jargon-jargon yang berkaitan akademik tu ada. Itu pun kita masih lagi ketinggalan dari segi jargon seperti IR 4.0. Ya, we cannot say that IR 4.0 championnya Tibet, beliau berkemahiran. IR 4.0 championnya adalah leader dalam pertubuhan beliau itu sendiri. Bagaimana dia melihat bahawa hari ini semua perkara adalah ada aplikasi digital. So hari ni tak pelik sebenarnya kalau kita nak melihat pemimpin-pemimpin pertubuhan belia kita termasuk MBM melaksanakan cara begitu dalam mereka melaksanakan virtual punya educational thing, dia buat webinar, dia buat perkara itu. That is the order of the day. I think the pandemic COVID just come for a reason saja. Is that kita memang kena berada dalam satu era menggunakan aplikasi digital dalam melaksanakan tugas, ya. And that go into the moving of JBSN to look into that. InsyaAllah kita bukan saja nak melihat dari segi tambah baik dari segi bagaimana kita membawa kepimpinan dan mengharmonikan perancangan bersama, tapi saya melihat masa hadapan sebenarnya pembangunan belia ini akan melihat kepada cara bagaimana sebenarnya kita melihat evaluation di peringkat Jabatan Belia dan Sukan Negara. Kalau saya sempat, planning saya sekarang ni sedang tengah buat satu rating pula untuk pengarah Jabatan Belia dan Sukan. Bukan rating pengarahnya tu. Pengarahnya tu dia leading, tapi kita akan masukkan dalam dia punya elemen penilaian sebab saya dah implement dengan berjaya di IKBN. ILKBS terbaik dah 3 tahun dilaksanakan dan kita melihat drastiknya perubahan dari segi innovation, one product, one IKBN, Tibetpreneur. Kita dah melihat Tibetpreneur. Kejayaan sebelum saya keluar adalah sebenarnya Tibetpreneur tu sebenarnya is actually program percubaan, tapi at least penjana dia dapat 5 juta. Ya? Itu. Saya sebenarnya main cuba-cubaan aja sebab saya tengok, kenapa diorang ni ada skill tak boleh jadi businessman kan? Saya cuba, tapi bila kita engage, kita dapat that money. Sebab tu saya yakin that beberapa perkara inovasi dalam kita cara mengurus takbirkan pembangunan kepimpinan belia ini pasti akan dapat membuka mata untuk kita dapat laksanakanlah yang people should recognize ni, tokoh sepanjang masa ni, people should recognize sebenarnya that kepimpinan hari ni dalam pembangunan belia going into professionalism, and professionalism kerja belia ni adalah satu pengiktirafan. I think that one should go into cabinet first. Ya, sebab dia boleh jalan sekali nanti dengan cadangan yang 8 yang kita tengok tu. Ya, bila yang paling atas tu dia pergi benchmark dia tinggi dan perkara-perkara parameter yang 8 tu, oh yes, kena buat. And that's where saya rasa operational, Dr. Zainab pun kata tadi, yang operational matters memang boleh immediately implement. At the same time, saya nak go back tadi, saya nak masukkan elemen-elemen itu dalam penilaian deliverable belia sukan terbaik di peringkat JBSN. Jadi dekat situ dia akan go along dengan inisiatif-inisiatif oleh pengarah-pengarah kita untuk terus memperkasakan perkara yang merupakan problem kepada mereka juga. Sebab pengarah-pengarah pun melihat bahawa when program terlampau top to bottom, bermakna dia nanti akan melihat bahawa perencanaan yang pergi kepada pembangunan belia untuk support isu-isu permasalahan sosial di bawah tu dia berlaku sangat lambat. Saya sudah mendengar rungutan beberapa pegawai implementer di bawah tentang resahnya mereka bila ada isu sosial di kawasan, katalah daerah Manjung, daerah ni dia ada benda yang ni kan, dia ada benda yang unik dia nak buat, there is no budget. Kan? So I think if we have keharmonian itu, we will see that more actually budget we go into the budget kita limited, but we have to go and see bagaimana nak tengok perancangan tu more addressing the local situation so that bottom to top tu boleh happen sedikit-sedikit in the real manner lah. Sebab pengarah pun kadang-kadang dia mengoperasikan peruntukan untuk program yang untuk address situation yang tu dia peruntukan tu kecil ya. Jadi mungkin kita kena tarik mana sini, kita bagikan, kita tengok, and that's where sebenarnya bila kita buat bengkel dalam kepimpinan tu perkara-perkara tu akan keluar. Akan keluar sama. You see the beauty of hari ni, saya melihat 8 rumusan yang ada ni. Saya lihat kemahuan untuk MBM untuk do internal, untuk menggalakkan persaingan sihat tu memang tepat. So that they can use all the tool, they can, bila kita improvise the rate, dia boleh guna dan dia bawa yang terbaik dalam dia punya
peringkat Hari Belia Negara, and that will make the job actually pembangunan belia tu menjadi lebih sinkronis dan lebih mudah untuk kita nak mengatakan dari segi yes, this is something that MBM is doing it. Within that they are using the rating, and the rating tu mereka dah bawa ke peringkat atas. So kita akan menjadikan juga elemen-elemen rating yang diguna oleh panel penilaian tu lebih bermakna lah because already there. So mungkin 50% of the kerja panel pun dah selamat juga tu, sebab dia akan pergi and endorse yang dekat MBM tu dulu and bring it to atas, ya. So the rest saya nampak roadshow is no problem. Perkara yang lain dari segi saya kata tentang IR 4.0 jadi saya ingat tu ada kaitan dengan kita juga cadangkan supaya profil-profil pemenang tu cepat dibawa ke website, digunakan untuk rujukan Hall of Fame dan sebagainya tu. Jadi pemakluman keputusan tu kita nak juga menilai mereka-mereka calon, memberi pengiktirafan pada calon yang masuk dalam pertandingan tapi dia tak menang. But then the involvement is so great that they do the job dekat bawah. They need mungkin sijil ke sampai ke bawah. This has been looked into. And then I think international ni memang saya rasa should embedded lah dalam ni. Sebab di kementerian sekarang ni program-program hubungan antarabangsa ni dia ada juga positifnya bila sekarang ni dia tak solely dilihat dari segi program-program tradisional yang bahagian belia memang ada program international kita kan Senayan dan sebagainya tu, tetapi program-program mutakhir yang baru kena masuk dari segi kerjasama strategik negara tu negara, ya, things yang baru yang sebagainya yang boleh kita pick up dan kita lihat dari segi kaitkannya dengan kejayaan. When seorang pemimpin belia tu dia become priority to actually have exposure luar negara. Bila nantilah ya, bila implementation dia tu pun mungkin ambil masa sebab sekarang ni pun COVID, ya, orang boleh bagi semua alasan pasal COVID lah kan. Tetapi the planning long term tu is good. Kita boleh implement untuk dijadikan satu perkara, and saya sebenarnya applaud lah dari segi pandangan untuk kita move untuk melihat mengadakan mungkin badan-badan yang mungkin dapat prompt untuk GLC nampak perkara tu cepat, like macam mungkin lembaga pembangunan belia ke, and I really appreciate the example from beberapa inisiatif Kementerian Kesihatan that can be done. Tapi itu semua sebenarnya dok kita memang kena bawa ke kabinet. And saya rasa kalau dulu kita boleh ada masa zaman Datuk Seri Azalina lembaga penggalakan ekonomi belia, kita ada National Fitness Council, I think we can do that kan. I think we can do that. Sebab sekarang ni inisiatif sukan ni banyak. Inisiatif belia ni belia ni banyak tapi tak nampak. Sebabnya itulah dia, saya rasa itu sebab dia dirumuskan dalam beberapa perkara dalam ni. That kita plan media ni memang setiap hari lah menteri bercakap ya tentang plan media. But I think plan media kita dalam rangka kita untuk memertabatkan kita punya ni pun tidak boleh dipandang remeh kan. So those things maybe ada dalam beberapa cadangan 8 ni, tetapi kemuncaknya adalah pada masa kita meraihkan tokoh belia pada hari itu. Tetapi build upnya tu macam walaupun kita nampak idea tu nak buat Hall of Fame, nak buat benda yang muat naik, tetapi itulah proses-proses yang sebenarnya menyebabkan bila kita melaksanakan Hari Belia, orang nampak Hari Belia. Walaupun kita tak ada fizikal Hari Belia, orang meraihkannya. Ya kan, tokoh-tokoh itu sentiasa ada. I think macam hari tu kan, bulan 8 bahagian pembangunan belia go on with the anugerah dan sebagainya. Itu memang bagus. Sebab physically tak boleh buat, kita terpaksa buat. Kita memang nak kena recognize. Tetapi akan tiba satu masa nanti, people will look forward dari segi anugerah itu and know that the result is ready. Simply because consistency pelaksanaan anugerah itu sebagai satu aktiviti operasi dalam MBM, because they need to see competition yang sihat itu selalu berlaku. And at the same time, naturally Jabatan Belia Sukan Negara sentiasa evaluate diri mereka sebagai implementer, putting perkara-perkara yang berkaitan kepimpinan ni sebagai benda yang prime. Benda yang tak boleh kalau kita buat satu perkara tu spek dia begini, di bawah dia berlaku lain. Tak boleh lah. Dia kena berjalan seiring. So perkara-perkara timeliness, apa yang kita bincangkan dalam ni, saya percaya akan digarap semula dan diteliti, diperhalusi lagi di peringkat JBSN, terutama oleh Dr. Zainah and timnya nanti, untuk melihat bahawa inisiatif GLC ni ada. Sebenarnya saya nak beritahu, inisiatif GLC ni Dr. Zainah memang tengah buat sekarang ni dengan tim di bawah skim perantisan nasional. Tetapi itu dia fine tune untuk cepat menangani soal keresahan belia
for the pandemic COVID. Tetapi kalau tak ada pandemic COVID, cadangan JLC di sini adalah supaya kita ambil analogi yang sama. Maknanya we keep on talking to JLC untuk nak improvise. So saya rasa rakan muda pun macam Cik Sabran pun, I think dia sedang melihat bagaimana satu-satunya alumni yang ada maga tu, which have this emas holder atau emas achiever ni semua ada tu, untuk have more solid punya pelan tindakan, terutama dari segi pandangan pihak speaker-speaker kita tadi, dan ke mana pergi mereka. Betul, I think kalau kita ada 1,200 emas lah nowadays, saya tinggalkan dulu dengan 12 saja emas, tapi now dah ada 1,200. That is actually pekerjaan yang sangat, kata orang, kita bukan fikirkan diorang masa hari belia saja tau. Kita fikirkan diorang everyday. The badan operasi, the adult mentor tu, dia nak jadi budak emas ni, they have to live with them and to see whether they are consistently improving in 4 area. And from gangster moving to silver to emas, it is bukan kerja yang kecil, and we need to think about recognition for the mentor. So I think that is actually, we cannot be saying this is actually emas, we recognize, and mentor the unsung heroes leave behind tanpa pengiktirafan. It should be embedded dalam apa yang MBM nak lihat kebergunaan mereka-mereka yang telah meninggalkan umur belia dalam segi leadership. So you see, a lot of thing, benda ni saya rasa go beyond daripada apa yang dimaknakan oleh Syafiq tadilah. Dia kata kenapa ini buat lain, ini buat lain. Sebenarnya dia tak lain. Tetapi kita perlu satu mekanisme sistematik kerja yang sebenarnya take the lead, which is JBC, and take the lead to see this happen. And to get the understanding and the buy-in for MBM also, and Najib Bazif Bidang Negeri to celebrate the younger one. Because akhirnya nanti kita akan tetap berkata, you see, kita nak moving umur belia, tapi where is this guys? They cannot even lead. Tak boleh cakap macam tu. They can lead actually. They can actually know everything in this world if you give them a chance to do so. And one of the platform is actually, maybe you see so simple to mention ARP, but it lies behind the philosophy of that program. They need to be a very well balanced adult before they really got to be harnessed with ilmu-ilmu kepimpinan yang Muzaidi cakap tadi tu. Dia cakap tadi tu, ni. What is kepimpinan kalau soul dia kosong? What is actually adult volunteers who sit there and can say everything, tapi bila you tengok popularity dia jadi pemimpin belia tu, is actually on the surface. Because they cannot really speak something that is of needed when they actually pass their time or during their adolescence. They miss all those sport and recreation, they miss all those nilai untuk diajar memberi khidmat berguna. They miss all those hobby that they should be harnessing. Nobody is organising that, and nobody bring them out from rumah mereka yang serba tinggi tu untuk pergi untuk menjayakan expedition, for example. And this got to be very intentional programming, planning, and intentional experience that you really actually plan and deliver for them. So saya harap ini adalah sebenarnya era baru untuk juga adik-adik saya di MBM. Saya turun dan melihat mereka, dia all, I hardly can recognize them because all those actually yang dulu sama umur ataupun muda sikit pada saya dah mulai meninggalkan pesada belia, tetapi sangat berminat dan sentiasa hubungi saya. That is one asset, and we have this young people who's leading. Zulfikri Johar is one contoh pemimpin pemuda yang sangat versatile, pemimpin yang ada latar belakang akademik, agama, sahsiah yang terpuji. But dia tiba masa dia meninggalkan kerana faktor umur dalam leadership, dia terpaksa meninggalkan. Tapi saya percaya pemimpin begini will never leave the scene, because dia akan sentiasa ada di situ untuk melihat kejayaan itu dan watch them closely, and can actually make a very commendable punya effort and also cadangan-cadangan untuk terus improvise. Don't leave them behind. So itu yang saya bercakap dari segi bagaimana nak cari mekanisme itu. Maybe dia bukan datang in the form of persatuan, or maybe you have a persatuan. Because Yoga Rush sudah mula cakap dengan saya, oh okay, I'm going to have one association. Okay, kena datang minggu depan sambung idea. Saya tahu dia maknanya segar ni, walaupun minggu ni cakap pasal, walaupun saya tak dapat datang pun majlis nak meraihkan dia. Saya kata saya minta maaf, but when you want to come and talk to me about your next idea, please come.
Tapi saya mungkin tak dapat nak ada berhadir dengan you dalam majlis tu. Sebab saya nurut kat bawah tu. Sebab saya memang cakap dengan Sabran, Sabran, tomorrow I'm going down. I terpaksa tak pergi majlis dinner ni, nak pergi bawah sebab nak tengok keluar tak belia tu. You don't ever tell me to convince JPA on volunteerism. Dan volunteer rakan muda tu duduk diam kat rumah. I tak boleh, I nak keluar. I nak duduk pasang booth and duduk tengok who's coming and help me. So that is all my observation juga. So sebenarnya saya bukan nak torture you, tapi saya rasa perkara yang parameter pembangunan belia ni, mana penting, dia sangat penting, kita kena pentingkan. Ya, yang tu. Bagi saya sangat praktikal tentang perkara itu. Dan saya sangat-sangat berterima kasih. Saya nak ucapkan tahniah kepada penganjuran sebenarnya bengkel ni. I'm really glad to see that Majlis Belia Malaysia and kita punya sangat happy di atas inisiatif ni. Dan dia bagi laluan untuk kita, ya. Saya dapat simpulkan lah, ya. Saya nak ucap terima kasih sebelum saya buat kesimpulan, that how glad am I dari segi pencapaian glad bengkel ini dan contribution yang sahabat-sahabat saya, ya, kita punya profesor-profesor luangkan masa ni daripada suasana akademiknya datang bersama kita, not one day macam saya ni, saya not even half day. They spend time like 3 malam, tinggalkan keluarga mereka with MBM and sahabat-sahabat ni and our team to spend their time here, ya, untuk nak membantu ni. And I will do injustice if I say that this bengkel ni tak mencapai objektif ni. Ia sangat mencapai objektif, at least in 5 manner yang saya nampak. Okay, in 5 manner. Okey, satu, saya melihat objektif dia tercapai dari segi kita sebenarnya dapat increase kita punya understanding about certain thing dalam pembangunan belia. Kita dapat increase understanding. That is ilmu, ya. Ilmu yang kita tak dapat beli kalau kita pergi pun khusus pengurusan organisasi belia tu, peringkat pertama ke peringkat kedua, tak dapat. Kita rasa kita know each other better. Kita know apa heart and soul mereka, termasuk bersungguh-sungguhnya para academician dan MBM sendiri nak melihat benda ni menjadi seperti perkara yang mereka sendiri tengok dalam diorang punya pembedaran, kajian ilmiah. This should happen, but why it is not moving? So kita increase understanding kita, dan dia mencapai matlamat nak mengharmonikan kerja kita akan datang, ya. Dan also it serve the purpose kepada sebenarnya partisipan kita sendiri. Sama ada dia level pengarah ke, dia pegawai implementation ke, dia sebenarnya berada dalam kerja dia memang melihat belia je ke, atau melihat sukan ke, ataupun mereka melihat hari-hari dari segi kajian belia ke, mereka melihat dari segi tugas-tugas yang selama ni bahagian belia tu buat, aku tak buat, tak nampak pun kerja Dr. Zainah, tak nampak ke kerja sahabat. Ada understanding tu, that how link are we together, dari segi ni. And then kedua, saya melihat kelebihan yang ada pada kita yang masih belum kita perasan kita ada. Dan kita perlu raikan, kita perlu tahu benda-benda tu dengan detail. Bila kita punya speaker cakap tentang indeks, bila cakap tentang profesional kerja belia, bila cakap tentang mungkin Dr. Zainah ada beritahu saya pasal belia-belia hari ni resah disebabkan hari ni pandemik COVID, menyebabkan belia lah yang paling terkesan. Maybe kita tak rasa sangat bila kita dengar Manhan tu cakap, hari ni memang saya dengar Perdana Menteri risau, dan dia cakap, how come ni, dia kata, kita ni asyik bercakap pasal nak celebrate ekonomi. Yes, as a Prime Minister, I do need economic to come back. But what happened to our community? Where is the community empowerment? Why is the community is not empowered? Bila saya duduk dekat situ, walaupun saya tengok dia offline, online kat sana tu, saya teman je Kek Su, saya tengok, what do we do sebagai belia for community empowerment? Because our belia has got role. Dia meronta-ronta sebenarnya nak empower community, tapi dia rasa macam, manalah abang-abang aku ni punya planning program ni, aku nak keluar ni tak dapat ni, kan? So dia mungkin ada hasrat tu. Ini yang kita kata, celebrate them, bagi mereka peluang merancang. Mereka mungkin akan berada situ. Saya pergi kat bawah, saya tengok, saya terharu tengok pemimpin-pemimpin adult yang saya kata kadang-kadang mentor kepada program ARP ni duduk dekat situ just to make sure budak-budak ARP ni to be empowered, Saya rasa bukan senang, sebab saya ni nenek kepada 4 orang cucu dah. I have anak-anak yang bukan umur rakan muda. Semalam yang bungsu tu meninggal kat umur rakan muda. Sudah, saya kata dah tak ada dah inspirasi saya. Sebab dia belia tua dah, kan? Lepas tu saya tengok, saya tahu bukan senang tau. Saya nak bawa anak saya pergi, mari sini kita pergi hari belia negara. Tak nak. Kenapa? Tak nak. Sebab hari tu dah pergi dengan mama, saya tengok ada pakcik tu dapat anugerah.
Bukannya belia lah, sebab tu terus tak nak datang hari belia. Jadi it's not easy to convince them to have the right perspective tentang inilah belia punya aspirasi. Jadi these are benda yang moving, yang kita kena baca kotak fikir orang muda. So saya rakap kelebihan-kelebihan ni kita kena lihat, kita kena raikan. Just like we have more understanding to convince kita punya stakeholders sekeliling kita. So ini benda-benda yang baru yang kena masuk dalam kepimpinan pembangunan organisasi. Talking about how they read the score. Penat ya Iris tu cakap pasal skor hari ni. Padahal penyudah dia tanya, alah percentage tu, percentage yang berkaitan dengan sosialisasi politik. Sosialisasi politik rendah memang dia nampak sangat kan. Tapi yang dia tak nampak ni, yang bila tak nampak dia kutuk 94% yang tingkah laku deviant. Patutlah tak bagus, banyak sangat masalah sosial, patut kata skor tu berjaya cemerlang. You see, pembacaan tu dia tak faham. Skor dengan percentage lain. Tapi itulah saya kata unsung hero kat belakang tu, research academician kita dengan Iris tu, bila dia buat dia ada formula, and this got to be keluar sebagai ilmu yang diberikan kepada mereka-mereka yang jadi pemimpin persatuan belia, atau saya kata dia meter reader ni. Dia baca meter tu dia kena faham. Sekarang tiba-tiba kita masukkan indikator seperti tu, masukkan dari segi maybe at what rate you tengok indeks belia ni berlaku dalam you punya rate star rating ni. Adalah point dia kan, sebab saya pun tengok kadang-kadang ada misleading juga kan. Dia BSN tu, benda-benda tu dia baca sebagai kejayaan by tengok skor tu, tapi sebenarnya tak. That got to be another research detail. Itu yang Profesor Ismi, Profesor Haslinda selalu duduk dengan Iris tu, lain cerita lah kan. Tapi ini kita tak tahu. Jadi kepimpinan itu hari ni bila kita ada, kena ada benda-benda ni. Jadi bila dia keluar daripada kursus kita tu, dia datang dengan pemikiran yang baru untuk dapat membaca satu suasana ni different planning. Satu keadaan sosial ni different planning. What are the age group? And we got to very objective kalau kita nak membuatnya. Yang ketiga, saya melihat bahawa maklum balas pelaksanaan tu dapat digarap dengan lebih bagus. Itulah saya gembira dengar, saya dengar dia orang kata, wah bagus, very committed kita punya presiden. Saya gembira kan. Saya tengok tadi speaker kita kata pun sangat gembira because this initiative. Not because kerana dah lama tak pernah buat, tiba-tiba ada saya rasa, tapi kerana achievement of the content tu dipandu dengan begitu baik oleh kita punya ketua panel, kita punya pakar-pakar rujuk, and also the feedback from kita punya pemimpin-pemimpin Majlis Belia Malaysia dan pemimpin negeri yang ada ni, 14 orang ramai mereka. And juga pengalaman yang ada dekat kita punya pengarah dan pegawai implementer. Pengarah dia melihat mungkin sebagai satu nilai tambah dan komplimen juga. Tetapi yang implementer ni, yang macam saya punya Zuhairi tadi tu, kan dia tengok ada cakap terus, ni kat mana, tapi saya nampak macam kadang-kadang saya nampak keluhan dia tu macam benda-benda last minute lah, dia tak boleh nak buat dengan baik dan sebagainya. So itu benda operational, it can be improvised kan. Jadi saya melihat juga bahawa pandangan-pandangan mengenai extra initiative tu, and then the sharing that we actually can share, so, yang saya rasa merupakan kemuncak kepada kejayaan-kejayaan yang go beyond dari hanya 8 rumusan postmortem yang saya lihat sangat-sangat very practical dan kita perlukan lah to move on cara kita membuat kita punya anugerah kita punya pengiktirafan nanti. Outreach. Maybe it's time for JBSN, also MBN dan juga panel to outreach. Kan? The outreaching part can be done by JBSN the whole year. They can do the outreaching sebab maybe some pertubuhan atau belia atau masyarakat yang sebenarnya dia tak nama pertubuhan belia, tapi dia masyarakat, tapi dia punya core business dia asyiklah fikir tentang belia. That can be outreach. Kan? So benda tu kita nak kena keluarkan. Sebab tu benda tu kita fikirkan sejauh-jauh. Dan sebab saya katakan penemuan kita hari ni bukan hanya sekadar benda yang kita nak lihat secara on surface. Benda ni itu tak ada, kita adakan. Tetapi it go back kepada kita JBSN sendiri, re-evaluate diri kita. How much kita sebenarnya empower anak buah kita to know perkara-perkara yang matters kepada mereka, to get MBM also empowered Majlis Belia Negeri, especially dalam kepimpinan muda sekarang ini, tentang how much actually they need to really see dari segi benda yang sebenarnya sangat praktikal. Tapi kadang kita tak terfikir sebab kita tak dapat kumpul, kita tak boleh dengar pandangan orang lain, kita tak celebrate ideas, and bengkel ini telah dapat mencapainya. Saya ucapkan Ana dan Sabas,
Saya tak nak bercakap lebih panjang. If anything that I left out tu adalah saya nak ucapkan terima kasih di atas maklum balas berhargalah daripada speaker-speaker yang bagi feedback kepada dialog. Because they respond not only to apa yang Profesor telah labelkan tadi, juga mungkin rumusan yang telah saya anggap Muzaidi itu ketuanya lah, pasal dia mula-mula cakap tadi dia terus address benda yang dia tu rasa geram dia tak cakap. Make sure KP ni nak dengar tak, sampai minta maaf kat saya, dengar lah Muzaidi, dia dengar semua. And then also the feedback that hari ni saya dapat bagi based on actually apa yang diberikan oleh Muhammad Muzaidi, oleh Mr. Muhammad Afif Kasno dalam beri pandangan, saudara Zuhairi, Muhammad Syafiq, and last but not least ada satu lagi saya sebut. Fairuz ya. Fairuz tu bukan tu terlupa je Fairuz, sebab kat sini terlupa nak tick aja. Kalau tick tu sebut ya. Saya minta maaf, saya sangat hargai pandangan-pandangan tersebut ya Pak Fairuz dengan Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan kan. Saya jumpa dia first lah. That is the first occasion Majlis Belia Malaysia buat dengan leadership Majlis Belia Negeri Sembilan. Hari ni saya jadi KP, besok saya turun ke Polisen. Saya boleh lupa dia juga kan. Jadi saya rasa tu Zuhairi yang kat Labuan tu kena fikir-fikir lah sikit kan. Jadi my thanks to that, and also appreciation ya bagi pihak Datuk KSU juga kepada pelaksanaan ni, dan penghargaan tahniah kepada Dr. Zainah and team ya. Tahniah kepada pengarah Jabatan Sukan Negeri yang dapat bersama di sini, dan juga representatif mereka ada di sini. I think Timbalan Pengarah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, saudara Tony tu yang paling bongsu lah. Sebab saya pergi semalam wilayah, saya tengok Tony pergi ke sini, saya kata, Tony patut pergi berdua ni. Sebab dia lama di KPT, dia mungkin akan pergi sana blur-blur. Tapi dia orang kata tak apa, dia pergi kat sana dia belajar cepat. Jadi I think there will be a good plan dari segi newcomer, also yang lama-lama dekat sini, supaya dapat bersama-sama menjayakannya. Dan saya hargai input-input yang diberikan. Saya mention tadi, of course last but not least ya, penghargaan kementerian yang teramat sangat kepada Profesor Dr. Ismi. He's my guru actually. Kalau hari tu masa Viva saya tu dia hari tu tak dipanggil untuk dia kena attend Viva lagi satu, mungkin banyaklah soalan pada saya, tak pas ke apa saja kan. Tapi dia kata, okay, I know you are the expert, I nak pergi attend Viva tu, I'm okay with you. So saya kata, okay, tinggal lagi 2 aku nak lalui kan. Jadi baca alam Nasrah ni, banyak kali sampai sudah. Lepas tu saya pun tengok, lepas tu dah habis-habis saya dah bengang dah, takut ni positive development saya punya Viva ni tak lepas. Saya pun kata dengan Profesor Dr. Ismi, Prof duduk ujung sana tau Prof, sebab saya nak anggap semua orang dalam ni bodoh je. Tapi Prof pandai, tapi Prof duduk ujung kan. Saya cakap supervisor tu kan, sebab external examiner tu memang dia tak tahu pasal pembangunan dia sangat. Jadi saya pun, okeylah Dr. Ismi dah keluar, tapi itulah sibuk saya. Jadi perasaan saya tu, walau saya KP pun saya datang tadi, alamak, nak komen-komen, nak cakap depan guru saya, tapi saya kena anggap guru saya ni orang lain je lah kan? Dan of course Profesor Haslinda lah kan? Walaupun dia tak duduk dalam seminar dia, tapi dia adalah saya punya friend yang akan every time bersama saya dalam IRIS. Saya akan kata, doktor saya kan ada meeting lain lah, doktor pergi lead discussion ni, saya memang tak boleh, doktor pergilah layan Hanim tu semua tu, saya memang tak dapat. Itu perangai saya masa CEO IRIS lah. Macam inilah sibuk dia tak habis-habis. Tapi jadi KPJBSN ni lain cabarannya, sebab it's not about youth, it's also about the sports. Jadi timbul yang ni keluar, ini tu yang keluar daripada office pukul 7, 1 minit lagi sebelum maghrib keluar office, balik rumah anak saya bersalin. Jadi saya ni nenek yang malam tadi kena tengok cucu sini tepuk kan. Jadi pagi ni pagi tu jadi saya kata tak boleh jadi ni. Pukul lepas isyak ni nenek kena mengundurkan diri pergi. Kalau tidak nenek tak sampai besok kat sana. Jadi saya kata malam ni elok. Jadi itulah kehidupan ni. I think saya rasa pembangunan belia ni satu karya sangat menarik. Everybody who are involved pembangunan belia tu bukan saja menarik dari segi journey kita ya, dalam menjalinkan dia punya benang-benang atau thread dalam kita kumpulkan perkara itu menjadi satu perkara hasil yang baik. Tapi anda semua kena anggap pembangunan belia adalah satu jariah yang besar.
Jadi kalau setiap seorang daripada kita boleh menjadikan seorang belia bertanggungjawab sehingga ke akhirnya, itu adalah perkara yang akan mengalir sebagai pahala yang besar dalam kehidupan kita. Jadi itu selalu memberi saya motivasi sebenarnya. Tak kisah, sebab tu kalau you tengok, orang akan fikir, betul ke dia nak bersara ni, tak habis-habis mencecik ni kan. Saya kata tak, because saya tidak melihat pembangunan belia itu kerja. Dia adalah satu perkara yang merupakan ibadah yang saya nak dia berlaku kat saya, kat anak-anak saya, kat cucu saya, generasi dekat. Dan saya nak tak lain tak bukan pemimpin belia itu adalah pemimpin-pemimpin belia yang dapat mencorakkan mereka sampai bila-bila menjadi manusia terbaik dan khalifah di bumi ni. Jadi dengan kata-kata tersebutlah saya rakam terima kasih kepada saya punya Profesor Dr. Ismi, Profesor Haslinda, saudara Dr. Wan Husni saya. Dengan doa sebelum masuk waktu Johor ni terkabul lah jadi doktor, tapi jangan tension sangat tau. Sebab nanti kalau nak cari supervisor tu penting. Tapi kalau tak capai juga, capai kemuncak tertinggi dalam perkara lain yang penting, itu pun sama juga Jadi it's not only the ultimate knowledge yang kita ada, tapi ada lagi banyak hubungan kita dengan Allah yang sebenarnya Allah letakkan paling tinggi di mata dia Jadi dengan kata-kata saya ucap terima kasih kepada pegawai saya juga. Saya dah minta maaf banyak-banyak kalau saya terkasar kata ataupun sebenarnya saya tak maksud apa-apa. Saya dah declare no PhD. Okay. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini menutup rasmi dan kita punya bengkel. Kalau dia menutup rasmi lah. Dan rumusan saya pada hari ini dengan rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.